Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ahlan wa sahlan lah ke tempat saya ni. Tempat saya ni jauh sikit pada orang. Saya duduk sini dah hampir 4 tahun lebih dah, dalam kawasan ni. Dan apabila sahabat baik saya ni, Datuk Syukri, bagi tahu akan datang pada hari ni, saya sangat berbesar hatilah. Dan saya harap dengan kedatangan ni akan menghubungkan hubungan yang lebih rapat antara kita. Dan saya nak ambil ruang ni, ada 2-3 perkara mungkin boleh saya sebut sikit. Sekejap lagi saya nak jemput makan lah. Saya tahu orang bawa motor ni bukan nak main dengar ceramah lama-lama. Dah makan dah tadi? Kena makan lah. Saya buat makan hari ni. Yang pertamanya, saya rasa teruja. Tadi saya kata kat anak saya, kita pun kena beli motor besar, tengok motor dia berapa banyak. Jadi kerana ini adalah satu sudut pada zaman ini, dia sangat bagus. Kerana ramai orang zaman ni dia dah tak tengok alam ni, sebab dia duduk tengok handphone. Dan dia tak tengok the real life, kehidupan yang sebenar. Tapi dengan berjalan, naik motor, tak sama juga dengan naik kereta. Kalau naik kereta, dia tidur, dia apa. Orang bawa motor tak boleh lah nak tidur, kan? Yang hatta yang duduk di belakang pun kalau dia tidur, jatuhlah dia tengah jalan. Jadi orang bawa motor sentiasa memerhatikan apa yang ada di keliling dia. Dan ini adalah sesuatu yang bagus, kerana melihat alam ni adalah satu tuntutan dalam agama. Quran kata, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi, maka nanti akan ada bagi mereka jantung hati yang mereka boleh berfikir, dan telinga yang boleh mereka mendengar. Bila banyak berjalan, banyak singgah, banyak bersembang dengan orang, kita punya pandangan dan wawasan apa yang kita lihat itu lebih jauh. Orang yang jauh berjalan, penilaiannya juga sepatutnya lebih. Tapi orang kita, saya selalu sebut dalam kuliah juga, kadang-kadang bila dia berjalan, dia tak mau bebaskan diri dia daripada perjalanan ataupun tempat awal dia, untuk dia melihat tempat baru. Bukan untuk dia berubah, tapi mengambil pengalaman. Orang kita kadang-kadang dia pergi Mekah, mai hari yang kedua dia kata, jom kita cari tang mana ada jual nasi lemak ke roti canai. Nak buat apa? Dia dah berapa tahun dah duk makan nasi lemak dan roti canai. Patutnya dia pergi tempat baru, dia try makanan baru tu. Dia try kehidupan baru tu. Habis tinggi seminggu, 2 minggu, baru dia akan ada experience. Dan kita dalam perjalanan, orang naik motor ni saya rasa dia akan turun, berhenti, minum air tepi jalan. Ini semua akan membawa dia merasai benda yang baru. Terutama orang naik motor, dia tak boleh bawa barang banyak. Jadi dia kena mencuba barang di tempat yang dia berhenti tu. Dan saya mengharapkan mudah-mudahan, kerana ayat tadi Allah kata, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur, dalam surah Al-Hajj. Ia bukan, manusia ni, ia bukan buta mata, tapi ia buta jantung hati yang ada dalam dada. Mudah-mudahan orang yang banyak berjalan, luas jantung hatinya. Yang kedua ialah, naik motor ke, naik kereta ke, panjat gunung ke, ni semua aktiviti yang bagus. Cuma kita dalam perjalanan hidup ni, kita mengambil iktibar dan belajar daripada hidup. Kita belajar daripada hidup untuk apa? Kita kata, aku nak belajar lah kehidupan ni. Untuk apa? Untuk kita bawa sesuatu ke hadapan ini. Tapi kalau kita belajar tapi kita tak bawa ke hadapan untuk kita laksanakan dalam hidup kita, tak ada lah banyak makna. Kita belajar sabar tapi kita tak boleh menterjemahkan sabar tu, susah lah, tak ada makna. Jadi perjalanan tuan-tuan cuba, semua ni akan bagi kita seronok. Agama tak larang kita seronok, tapi nak bagi kita bahagia satu cara saja. Seronok satu hal, seronok boleh, tapi nak bahagia hal yang lain. Bahagia dia tetap dalam jiwa.
bahagia ialah manusia yang berhubung dengan Allah. Maka dengan itu, naik motor ni belajar banyak, termasuk jalanan ni. Salah satu yang saya rasa duk buat dah, jalan jauh, iaitu jagalah salat. Jaga salat. Dan dapat pahala lebih tu. Kerana hatta Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi tu dia doa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang menunaikan salat dan zuriat keturunan aku juga. Jadi kita jaga salat. Nabi lagi berusaha jaga salat dan zuriat keturunan kita. Datuk Syukri bagi tahu saya tak mau naik surau, tak kena buka kasut. Saya kata tak apa. Cuma kalau kita, saya nak petua satu, kalau kita naik motor nak pakai kasut macam ni, kita ambil uduk siap-siap. Lepas tu kita pakai kasut yang ni yang payah buka ni. Nanti apabila kita nak solat, kita hanya sapu atas kasut kita. Kalau kasut tidak ada najis, boleh solat. Mungkin tak boleh naik lah masuk masjid, orang marah lah dengan kasut. Tapi kalau kita lapik tepi jalan, kita boleh solat. Macam itulah angkatan tentera, polis semua takkan nak buang kasut pula tentera. Lagi perang tak ada kasut. Jadi agama bagi keluasan bab ni. Jadi mudah-mudahan kita jaga salat. Boleh jamak semayang bila perjalanan jauh, tapi yang penting jaga salat dan berdoa. Doa orang musafir ni antara doa yang mustajab. Bila berjalan ni musafir, doa kita mustajab. Maka mudah-mudahan kita berdoa insya-Allah. Dan yang ketiga, bila kita berjalan, kita akan tengok banyak kejadian. Sebahagian daripada kejadian tu membolehkan untuk kita buat baik. Tengok orang susah, boleh kita tolong dia. Tengok orang jatuh, boleh kita angkat. Quran kata fastabiqul khairat, lumba-lumba buat baik. Berlumba-lumba baik. Bila kita tengok macam Sayyidina Umar kata, saqallahu ilaiki, anti ila khairin saqallahu ilaiki, kamu maukah satu kebaikan, dia kata pada isteri dia, yang Allah bawa pada kita. Dan dalam jalan tengok-tengok, susah orang ni. Ramai-ramai kalau seorang bagi RM2 pun banyak lah. Dah RM200 kalau 100 motor kan. Mudah-mudahan 3 perkara ni saya nak sebut, iaitu tengok alam, jaga salat, dan ambil ruang untuk buat kebaikan dengan peluang melihat kejadian-kejadian dalam perjalanan ni. Terima kasih banyak kerana mai sini. Bila-bila mai lah lagi insya-Allah. Dan supaya makanan pun tak sejuk, dan saya nak jemput supaya semua makan. Terima kasih. Tadi saya terlepas satu perkampungan sunnah. Sebelum tu saya puji depan-depan ni dia kurang bagus, tapi saya puji lah sebagai contoh. Datuk Syukri ni dia naik motor besar, saya tak memang tahu dari dulu. Tapi lah masa yang sama, iktikaf kat masjid malam-malam penuh. Bulan puasa. Maksudnya iktikaf Ramadan pun ada, motor pun ada, aktiviti masjid pun ada, solat jemaah di Masjid Alwi pun ada. Jadi ini saya rasa good leader lah, yang boleh jadi example kepada ramai orang. Orang dia pun Allah bagi rezeki lebih kan, Masya Allah. So ini satu contoh yang baik saya rasa bukan saja di kalangan kita, di negeri Perlis keseluruhannya. Kita perlukan orang-orang yang macam ni. Yang berikutnya ialah perkampungan sunnah tadi, 26, 27, 28. Kalau tuan-tuan tengok di Perlis ni, tadi saya pergi masjid pun jumpa orang duk kata tak cukup dah, tak ada dah hotel dan homestay. Punya banyak orang main perkampungan sunnah. Setiap tahun kita akan tengok beribu-ribu orang luar akan datang ke Malaysia, ke Perlis untuk perkampungan sunnah. Jadi mungkin bikers ni juga boleh sambut atau meriahkan perkampungan sunnah ni. Kita atok macam mana, ada satu time main ramai-ramai ni, supaya ada rasa suasana support daripada bikers Perlis juga semasa perkampungan tu. Belah petang lepas asar ke apa, kita buat sekejap, 15 minit ke apa, supaya orang luar tengok macam mana anak-anak Perlis yang pakai motor ni juga dengan baju kuning biru ni juga menyambut kedatangan tetamu yang ramai selama 3 hari akan berkampung di Masjid Alwi, insya-Allah. Saya jemput sekali lagi insya-Allah. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan selaraskan dengan Datuk Syukri. Okay.